Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Ishtawa Hanafi dalam Berita Pagi. Kes pencemaran Sungai Gong yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kejadian tersebut. Baginda menitahkan supaya individu yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan dan jika didapati bersalah dikenakan tindakan tegas serta hukuman lebih berat agar menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat. Sultan Abdullah bertitah demikian ketika majlis menghadap Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Istana Negara. Baginda menyifatkan pencemaran Sungai Gong sebagai satu perbuatan tidak bertanggungjawab kerana ia kes pencemaran berulang hingga memudaratkan jutaan penduduk Kuala Lumpur dan Selangor. Selain itu, menjejaskan kehidupan seharian rakyat dan sosioekonomi kerana banyak perniagaan terpaksa ditutup. Baginda yang mengikuti perkembangan sejak hari pertama kejadian amat prihatin terhadap keluh kesah dan beban rakyat mengharungi situasi tersebut. Sultan Abdullah juga menzahirkan rasa simpati kepada rakyat yang terpaksa beratur menunggu giliran serta bertungkus lumus mengambil air setiap kali gangguan bekalan air berlaku. Bagi memastikan kes pencemaran sungai tidak berulang, baginda menitahkan pihak berkuasa khususnya Kementerian Alam Sekitar dan Air mempertingkat pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang. Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada pengurusan air Selangor dan agensi berkaitan atas tindakan segera mempercepat proses pemulihan bekalan air di kawasan terjejas. Kilang yang disyaki menjadi punca pencemaran air Sungai Gong, Rawang, Selangor beroperasi tanpa lesen sejak 6 tahun lalu. Pemilik kilang juga sering menukar jenis perniagaan walaupun telah diberikan notis berhenti operasi oleh Majlis Pembandaran Selayang MPS. Laporan Farhana Azwani Ismail. Tinjauan di kilang itu mendapati MPS telah menampal notis di bawah Seksyen 70-1 Akta Jalan Farid dan Bangunan 1974 kerana membina bangunan tanpa kebenaran. Pemilik kilang diberi tempoh 3 hari untuk mengemukakan sebarang bukti kelulusan atau kebenaran beroperasi. Jika gagal, kilang itu akan dirobohkan. Kilang itu juga telah diberi notis henti operasi pada Mac lalu, namun pemiliknya berdegil dan kembali memulakan operasi pada Jun. Sebab adalah menjadi tanggungjawab pemilik lah. Apabila menerima notis daripada majlis, mereka hendaklah mematuhilah kita punya notis, dan kita dapati pihak kilang ni gagal untuk mematuhi notis pertama yang kita berikan pada bulan Mac yang lepas lah, di mana mereka langsung tidak menghantar sebarang permohonan untuk menjalankan perniagaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari mengarahkan kilang tersebut dirobohkan. Penduduk yang ditemui menyokong langkah itu. Bagi saya elok juga roboh. Kalau tak nak roboh juga, kompaun kalau boleh RM1 juta. Biar dia tahu tak buat lagi. Macam nyusahkan rakyat semua. Bukan seorang, banyak orang. Banyak kawasan kena, tak kena. Baik yang tak ada air dan tak air. Main catuan kan tak cukup juga catuan tu. Kalau roboh okey juga sebab rasanya menyusahkan rakyat lah kan. So kalau kena compound pun baru berapa diorang anytime boleh bayar kan. So better roboh lah. Insiden pencemaran sungai ini menyebabkan 1.2 juta pengguna di sekitar Lembah Kelang terputus bekalan air sejak minggu lalu. Dan pengurusan air Selangor Sdn Bhd menjangkakan bekalan air kepada kawasan terjejas akan pulih sepenuhnya pada Rabu ini. Farhana Azwani Ismail, RTM. Dua pekerja kilang berhubung kejadian pencemaran sumber air di Sungai Gong Rawang direman 6 hari. Kedua-dua suspek lelaki berusia 20 dan 57 tahun itu ditahan di sebuah premis di Jalan Batu Arang, Rawang. Kedua-dua lelaki itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Selayang pada 9.15 pagi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nik Muhammad Fadli Nik Azlan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan. Ia bagi kesalahan melakukan khianat dengan mendatangkan bencana terhadap perjalanan tali air sehingga menyebabkan susut bekalan air kepada manusia dan haiwan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan maksimum 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya.
Tahap kebersihan sungai di Johor masih berada dalam keadaan yang memuaskan. Kerajaan negeri menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS giat melakukan pemantauan tahap kebersihan sungai secara berkala. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidianathan berkata pihaknya akan mempertingkatkan penganjuran program kesedaran kebersihan sungai bagi menanamkan sifat cintakan sungai dalam jati diri masyarakat. Antara inisiatif yang dicadangkan ialah program Satu Sungai, Satu Daerah. Menerusi program ini, we want to create awareness to the people that sungai ini merupakan khazanah kepada kita semua. This is where we get our water supply and so on. Jadi peranan dan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan sungai bukan hanya di atas tangan agensi. It is not PBT, it is not JPS, it is not Alam Sekitar alone. But we as the consumer, we as the people also mempunyai peranan dan tanggungjawab. Janganlah sewenang-wenangnya mencemarkan sungai, membuang sampah dan sebagainya. Pihaknya bercadang untuk memperkasakan program tersebut bagi memastikan kebersihan dan kelestarian sungai terjamin. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Penyampaian Anugerah Kesepakatan Inisiatif Hijau Gaya 2019-2020 Anjuran Iskandar Regional Development Authority di Johor Bahru. Majlis menyaksikan Menara Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Sungai Big Box Retail Park menerima pengiktirafan hijau anugerah tersebut. Jumlah kes positif COVID-19 melonjak kepada 62 kes, tertinggi direkodkan sejak PKPP dikuatkuasakan 10 Jun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 6 kes merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 56 kes lagi adalah penularan tempatan di Sabah, Kedah dan Pulau Pinang. Di Sabah, 50 kes dikesan daripada kluster Benteng Lahad Datu. Satu kes lagi merupakan kes Severe Acute Respiratory Infection SARI. Manakala di Kedah, 2 kes direkodkan daripada kluster baharu iaitu kluster sungai dan masing-masing satu kes daripada saringan kluster telaga dan klinik pergigian Alustar. Selain itu, satu kes dicatatkan di Pulau Pinang membabitkan saringan kontak rapat kepada kes SARI. Setakat ini, jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 9,459, manakala kes aktif dengan keboleh jangkitan 207. 6 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi, 4 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Tiada kematian dilaporkan. Kerajaan Negeri Kedah dengan kerjasama Petroleum Nasional Berhad Petronas mengambil inisiatif dengan memberi perkhidmatan pengisian minyak bergerak ROVR khusus untuk 3 zon kawasan Aman Jaya, Sungai Petani. Inisiatif bertujuan mengelak berlaku keputusan bekalan di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD secara pentadbiran. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Romani Wan Salim berkata, pihak KPN-HEP telah mengenal pasti lokasi untuk dijadikan pusat perkhidmatan bekalan bahan api. Perkhidmatan stesen bergerak ROVR Petronas Primax itu sebagai khidmat komuniti akan dilakukan sehingga 10 September. Setiap sesi perkhidmatan ROVR berkapasiti 2,700 liter bagi pengisian 20 liter RON 95 mampu menampung 135 buah kenderaan dalam satu-satu masa. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan tinjauan perkhidmatan ROVR di Zon Melur, Aman Jaya. Jumlah pelanggan yang memberi maklum balas berhubung perlanjutan moratorium masih rendah walaupun penangguhan pembayaran secara automatik itu akan berakhir 30 September ini. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Mohamad, setakat ini pihaknya hanya menerima 12,000 permohonan pelanggan runcit berbanding jumlah keseluruhannya 380,000 pelanggan runcit. Bagi pelanggan perusahaan kecil dan sederhana, PKS hanya 150 permohonan diterima berbanding jumlah keseluruhan lebih 1,000 orang. Muazzam optimis angka permohonan akan meningkat. Namun, pelanggan perlu segera memohon lanjutan moratorium kerana proses meluluskan permohonan memerlukan masa. Our message, our call to our customers to say, please come. If you are affected, kriteria tu kita dah cakap, do come forward, approach us, fill up the form or respond to the SMS yang kita kata,
answer the call that we make to, or even voluntarily approach us, and then kita akan proses. Beliau berkata demikian pada sidang media majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Bank Islam dan 6 persatuan profesional kesihatan di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri menyangkal dakwaan bahawa pihak berkuasa tidak mengekang penularan fahaman liberal yang semakin agresif di media sosial. Sebaliknya, agensi seperti JAKIM, Jawi serta pejabat mufti giat berusaha mengekang penularan fahaman itu. Perkara ini bukanlah perkara yang kita tak ambil tindakan. Kadang-kadang mereka melaksanakannya dalam bentuk menasihati, berbincang dan seumpamanya. Walaupun begitu, saya akan ambil satu pendekatan yang cepat, berhemah dan untuk saya tekuni isu ini sahaja. Pihak berkuasa sedia maklum tentang gerakan golongan liberal menjalankan aktiviti dakwah secara jalanan dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan dan keperluan perubatan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP kepada penyanyi dan pelakon era 60-an Aminah Ismail atau lebih dikenali dengan nama Mimi Loma. Senang hati tengok orang datang kan, tanyakan khabar kita. Kadang-kadang sedih juga. Dan kita ni macam ni je, tak boleh jalan. Itulah apa nak buat kan, dah Tuhan punya kuasa. Ini semua takdir dan qada dan qadar dari Allah SWT. Kita redalah. Mimi Loma, 74 tahun yang juga adik kepada Biduanita Negara Allahyarhamah Puan Sri Saloma, kini terlantar selepas terjatuh di rumahnya Mei lalu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Perbezaan jurang ekonomi yang ketara dalam kalangan Bumiputra akan diberi perhatian khusus oleh Majlis Kemakmuran Bumiputra MKB. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan MKB akan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mengatasi masalah tersebut terutama di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Memang kita dapati bahawa walaupun terdapat perbezaan antara taraf pencapaian Bumiputra dan bukan Bumiputra, tapi di kalangan Bumiputra dan Bumiputra pun ada perbezaan-perbezaan tahap pencapaiannya disebabkan oleh satu ialah keupayaan mereka untuk mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang boleh menambah pendapatan mereka. Keduanya ialah keupayaan dan kemahiran mereka untuk menguasai bidang-bidang ekonomi tertentu. Ketiganya lah mungkin dalam soal tidak adanya modal yang mencukupi untuk membolehkan mereka menceburi bidang-bidang tersebut. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Razali Idris mengulas lanjut kerajaan komited menyediakan peluang dan pengagihan kekayaan negara secara adil kepada semua rakyat. Ini memandangkan dasar Perikatan Nasional adalah membasmi kemiskinan secara menyeluruh dengan mengambil kira perbezaan taraf antara Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Data menunjukkan tahap kemiskinan Bumiputra adalah 7.2% pada tahun ini berbanding kaum lain.
Manakala kadar pengangguran Bumiputera bagi suku kedua tahun ini adalah 5.2% berbanding purata nasional 5.1%. Pemilikan ekuiti Bumiputera dalam sektor korporat pula berada pada tahap 16.2% pada 2015 berbanding bukan Bumiputera 30.7% dan pegangan asing 45.3%. Strategi operasi bersasar dilaksana bagi membantras pendatang tanpa izin parti. Sehingga 4 September lalu, 19,164 parti ditahan melibatkan 5,082 operasi di seluruh negara. Paling ramai ditahan parti warga Indonesia, Bangladesh dan Myanmar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, Kementerian juga dalam proses mengkaji peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 untuk mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap individu yang didapati bersalah dalam kes pemalsuan dan penyalahgunaan kad pengenalan. Jabatan Pendaftaran Negara sentiasa komited bagi memburu pengguna atau mana-mana ejen yang bertindak untuk memasukkan dokumen pengenalan diri bagi memastikan negara kita terus berdaulat dan keselamatan negara kita terus terjamin. Oleh itu beberapa operasi yang telah kita lakukan seperti operasi bersepadu dan juga kutip khususnya bagi membendung penyalahgunaan kad pengenalan diri pada tahun 2020, 27 operasi dan 13 tangkapan, manakala pada tahun 2019 39 operasi dan 57 tangkapan yang telah kita buat. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Muhammad Ali Mohamad. Terdapat 448 pemborong berlesen di Pasar Borong Kuala Lumpur dengan 1,930 pekerja tempatan. Ia susulan pelaksanaan operasi membasmi pelibatan warga asing oleh pihak berkuasa di pasar berkenaan baru-baru ini. Pihak kementerian komited untuk memastikan keadaan sebelum ini tidak berulang dan akan mengambil semua langkah sewajar bagi memastikan warga negara Malaysia diberikan peluang dan ruang yang seluasnya untuk bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur. Pelaksanaan operasi membasmi penglibatan warga asing di Pasar Borong Kuala Lumpur adalah satu contoh langkah penguatkuasaan telah dilakukan oleh Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama-sama agensi lain dan juga berkaitan seperti Jabatan Immigration JIM dan juga Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Yang pasti, operasi bersepadu yang dijalankan berjaya menukar wajah tenaga kerja Pasar Borong Kuala Lumpur yang sebelum ini didominasi warga asing. Datuk Seri Dr. Santara menjawab pertanyaan Senator Datuk T. Mohan. Golongan belia diseru menceburi bidang pertanian dan industri makanan yang mampu memberi pulangan lumayan memandangkan pertambahan permintaan terhadap industri itu. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Matnawi berkata, ia juga selaras dengan peningkatan penduduk dan permintaan bekalan makanan. Bagi memastikan hasrat tersebut, kerajaan mengusahakan pelbagai langkah bagi meningkatkan produktiviti hasil usahawan khususnya para petani. Dan bagi memastikan peningkatan pengeluaran, tumpuan terhadap penggunaan teknologi dikaji oleh pelbagai pihak. Pertanian ataupun industri makanan ni adalah merupakan industri yang sangat besar dan sangat lumayan yang patut diceburi oleh anak-anak muda oleh kerana ia memberi peluang yang cukup besar dan dalam meningkatkan hasil pengeluaran makanan ini juga kita perlukan kepada tenaga yang kuat, tenaga yang baru dengan pemikiran yang baru dan kebolehgunaan teknologi-teknologi yang baru. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 di Pulau Teluk Renjuna, Tumpat, Kelantan. Program tersebut melibatkan 26 buah bot dihiasi jalur gemilang melibatkan 40 peserta daripada pelbagai agensi persekutuan dan negeri di jajahan Tumpat serta penduduk setempat menyertai konvoi dari Pantai Ndo menuju ke Pulau Teluk Renjuna.
Langkawi bakal menjadi pengeluar utama ikan kerapu hybrid dengan kerjasama Kedah Agro dan FMR Agro Aquaculture Sdn Bhd. Tapak sistem kultur laut seluas 2.5 hektar di Sungai Menghulu Langkawi itu mampu menghasilkan 50,000 tan ikan kerapu hybrid bagi pasaran tempatan. Exko Pertanian dan Industri Makanan Kedah Azman Nasruddin berkata, 25,000 benih anak ikan kerapu hybrid yang dilepaskan berpotensi untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran ikan. Okey, dia tengok kepada jenis ikan lah. Seperti yang disebut oleh FMR Agro tadi, kita akan masukkan 2 jenis ikan, kerapu hybrid, 25,000 anak benih dan juga ikan merah. Okey, dia mengambil masa antara 4 hingga 6 bulan lah untuk satu-satu cycle itu. Untuk daripada benih dan boleh dijual lah. Beliau merasmikan tapak sistem kultur laut FMR Agro Aquaculture Sdn Bhd di Sungai Menghulu, Langkawi. Ikan kerapu hybrid mengambil masa selama 6 bulan bagi mencapai tempoh matang dengan mencecah berat sehingga 5 kg. Selain itu, sangkar berkenaan turut menternak ikan merah dan ikan siakap. Tumpuan rakyat kepada sektor pelancongan domestik kini berada pada tahap memberangsangkan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, seperti di bandar, lokasi pelancongan luar bandar turut mendapat sambutan menggalakkan. Justru beliau berharap penggiat industri pelancongan di seluruh negara dapat merebut peluang ini dengan terus mempromosi produk mereka. Jadi inilah peluang untuk kita bersama-sama mempromosi produk-produk tempatan kita. Kita menggalakkan pelancongan tempatan ini dan kita nampak ramai sudah mula untuk melancong secara domestik di banyak tempat. Tetapi ini adalah salah satu daripada produk yang boleh dilawati di Melaka ini. Beliau berkata demikian selepas melawat Melaka Tropical Fruit Farm di Sungai Udang. Datuk Seri Nancy menggalakkan semua penggiat industri pelancongan untuk memohon skim pembiayaan pelancongan penjana bagi menambah baik industri pelancongan tempatan. Majlis Sukan Negara MSN akan merangka satu program khas buat atlet renang para Muhammad Nur Syaiful Zulkafli yang telah layak ke Sukan Paralimpik Tokyo tahun depan. Jelas Timbalan Ketua Pengarah Strategik MSN Suhardi Alias, latihan bersama atlet normal dan latihan pendedahan di luar negara antara dirancang bagi meningkatkan potensinya meraih pingat di tamasya itu nanti. Muhammad Nur Syaiful sebelum ini layak secara merit dalam 4 acara ke Paralimpik Tokyo 2020 menerusi 50 meter gaya bebas, 100 meter gaya bebas, 200 meter gaya bebas dan 100 meter kuak dada. Untuk Saiful, kita akan cuba untuk mencari rakan sparring beliau yang bersesuaian dengan prestasi beliau. Menyeraikan beberapa nama supaya dapat melakukan latihan supaya meneruskan momentum tersebut. Turut memperoleh program khas sama seorang lagi atlet renang para Brenda Anela Larry. Sehubungan dengan itu, MSN bercadang untuk menyatukan pernyataan kejohanan antara atlet para dan atlet biasa pada kejohanan Piala Presiden dan kejohanan kebangsaan yang akan berlangsung bulan depan. Kejohanan berkenaan akan menjadi penanda aras awal dalam menilai prestasi mereka yang telah layak. Namun, pelaksanaan gabungan kejohanan berkenaan perlu mendapat persetujuan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN. Pasukan sprint lelaki para negara menjadi sandaran utama untuk pengutan pingat buat negara di Sukan Paralimpik tahun depan. Sukan Paralimpik Tokyo pasukan sprint lelaki sandaran utama pungut pingat. Individu yang mewakili pasukan tersebut akan diketahui dalam masa terdekat selepas Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menilai dari semua sudut. Jelas pengurus pasukan berbasikal para Kamarul Aizat Osman buat masa ini Muhammad Yusof Hafizi Syaharuddin, Muhammad Najib Turano, Zuhairi Ahmad Tarmizi, Muhammad Hafiz Jamali adalah nama yang disebut dalam pasukan sprint lelaki. Manakala kategori wanita Nur Azlia Syafinaz Zaiz. Of course
performance individunya. Dari segi timing, pasal ini event timing, so performance individu dari segi timing ni kan akan ambil kira salah satu perkara penting dalam acara track ni. Kejohanan berbasikal dunia yang dijadual berlangsung di Eropah tahun depan menjadi medan terakhir sebelum berangkat ke Tokyo. Skuad berbasikal para negara sudah menempah 4 slot ke Sukan Paralimpik Tokyo tahun depan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baik, laporan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi. Kongsikan kenangan indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag Momen Negaraku dan kibarkan jalur gemilang tanda anda cintakan negara. Pada masa sama, teruskan patuh SOP PKPP untuk membendung penularan COVID-19. Saya Bu Ijtah Wahnafi. Assalamualaikum dan